Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan pembentangan berkenaan dengan taujih al-qiraat. Baik, di dalam surah Al-Baqarah ayat 191 yang melibatkan dengan 3 kalimah yang boleh dikategorikan dalam taujih fiqhiyah, iaitu kalimah tuqatiluhum, yuqatiluhum dan juga faqtuluhum. Ini ketiga-tiga kalimah ini melibatkan pembunuhan lah. Okay, baik, imam yang terlibat yang pertama Hamzah Al-Kisai dan juga Khalaf Al-Ashir. Mereka ini akan, yang pertamanya akan memfathahkan ta sebelum qaf dan mensukunkan qaf dan juga mendhammahkan ta yang selepasnya, iaitu ta yang kedua lah. Contohnya dibaca dengan taqtuluhum. Kemudian kaedah yang kedua memfathahkan ya sebelum qaf, mensukunkan qaf dan mendhammahkan ta yang kedua yang selepasnya. Jadi dibaca dengan yaqtulukum. Dan yang ketiga, imam-imam Hamzah Al-Kisai dan juga Khalaf Al-Ashir ini akan menghazafkan alif pada kesemua kalimah-kalimah berikut. Jadi tidaklah dibaca dengan yuqa, tuqa. Jadi mereka akan baca dengan taqtuluhum, yaqtulukum dan juga qatalukum. Itu melibatkan dengan Imam Hamzah Kisai dan juga Khalaf Al-Ashir. Manakala Baqun akan mendhammahkan ta, memfathahkan qaf serta alif selepasnya, iaitu isbat alif lah, dan mengkasrahkan ta selepas daripada alif tu. Jadi dibaca dengan tuqatiluhum. Yang kedua mendhammahkan ya, mendhammahkan ya, menfathahkan qaf dan juga alif selepasnya, juga mengisbatkan alif dan mengkasrahkan ta selepas alif. Jadi dibaca dengan yuqatilukum. Dan juga yang ketiga mengisbatkan alif, qatalukum. Jadi kesemua Baqun akan membaca dengan mengisbatkan alif jugalah. Jadi dibaca dengan tuqatiluhum, yuqatilukum dan juga qatalukum. Dari segi makna, bagi Imam Hamzah Al-Kisai dan juga Khalaful Ashir, mengikut kaedah-kaedah yang mereka baca tadi, ini menunjukkan secara jelas melalui nas ayat itu membawa terus kepada maksud larangan. Jadi larangan kedua-duanya adalah larangan membunuh. Jadi ini direct kepada nas tu akan larangan membunuh. Manakala Baqun membaca dengan tuqatiluhum, yuqatilukum dan juga qatalukum, ni dari segi maknanya menunjukkan kepada isyarat ataupun peringatan, tanbih, al-isyarah wa tanbih, yang membawa makna isyarat, membawa maksud isyarat ataupun peringatan supaya menghindari perkara yang boleh membawa kepada pembunuhan. Jadi kedua-duanya adalah larangan membunuh, cuma dari segi makna yang pertama direct, yang kedua adalah berbentuk peringatan. Jadi itulah taujih berkenaan dengan ayat ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aminuddin bin Haris. Nombor metrik 2019-2091-366. Dan pada hari ini saya akan membentangkan taujih qiraat daripada sudut fiqh bagi kalimah yathurn pada surah Al-Baqarah ayat 222, yang mana ayat dia berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhun hatta yathurn. Kalimah yang saya akan bincangkan pada hari ini, pada pembentangan ini, ialah kalimah yathurn. Baiklah, terdapat dua bacaan taujih bagi kalimah yathurn. Yang pertama ialah bacaan takhfif pada huruf ha, yathurna. Takhfif tu maksudnya bacaan yang kita mati.
bertanda sukun lah pada huruf ha. Dan bacaan yang kedua ialah tasydid pada huruf ha. Bacaan dia berbunyi yatahharna. Baiklah, bacaan yang pertama, taujih yang pertama, iaitu takhfif pada huruf ha. Ia dibaca oleh imam qiraat, iaitu Imam Nafi', Imam Ibnu Kathir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Hafs an Asim, Abu Ja'far dan juga Imam Yaqub. Dan perkataan yatahurna ni dia membawa maksud sehingga suci, yakni berhenti atau putus haid. Yang mana bacaan ini dia telah membawa implikasi kepada hukum fiqh yang mana seseorang suami boleh menggauli isteri dia apabila telah berhenti haid. Apabila telah berhenti haid sebelum daripada mereka mandi wajib. Dan ini juga adalah pendapat daripada Imam Mazhab Hanafi, dengan syarat isteri itu dia telah melalui tempoh yang paling lama. Melalui tempoh yang paling lama, yang mana di sisi Mazhab Hanafi itu dia dalam 10 hari lah. Ini di sisi Mazhab Hanafi. Hanafi berpegang dengan pendapat ini. Dan taujih bacaan yang kedua iaitu tasydid huruf ha, yatahharna, dibaca oleh Imam Syu'bah an Hafs, Syu'bah an Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai dan juga Imam Khalafun Ashir, yang bermaksud sehingga suci, yakni mandi hadas besar. Yang mana bacaan ini dia telah membawa kesan kepada hukum fiqh yang mengatakan seorang suami ni dia tidak boleh menggauli isteri dia yang mana setelah berhenti darah haid, kecuali apabila mereka bersuci dengan mandi wajib. Ini juga adalah pendapat daripada imam mazhab Syafi'i, Imam Maliki dan juga Imam Hanbali. Itu saja daripada saya pembincangan pada hari ini. InsyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adham bin Abdul Manik. Nombor matrik di 2019 209 1363. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan pembentangan iaitu fiqh bagi taujih bagi fiqh, bagi kalimah bagi kalimah tamassuhun ayat 236 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Maksud bagi ayat yang saya telah baca tadi adalah tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Okey, bagi kalimah tamassuhun ni, tamassuhun ada dua cara bacaan, iaitu cara bacaan yang pertama bagi Hamzah Al-Kisai dan Khalafun Ashir. Mereka ini membaca dengan mendomahkan ta, tumassuhun, jadi isbat alif dan isbat alif selepas mim. Jadi mereka membaca tumassuhun. Jadi akan itulah. Jadi akan kalimah ini akan menjadi mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Kalau kita tengok video Dr. Mazuki pada kelas yang lepas, kalimah ini akan menjadi mad lazim kalimi musaqqal. Tumassuhun. Okey, bagi maksud bagi tumassuhun ni adalah mereka sentuh bercampur. Mereka sentuh. Kalau kita tengok mereka sentuh bercampur ataupun bersetubuh, kalimah ini adalah secara umum mereka, lelaki dan perempuan, suami dan isteri. Jadi kalau kita tengok pada ayat ini, tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin. Jadi siapa yang menanggung bayaran ini? Yang menanggung bayaran ini adalah si suami. Jadi mereka sentuh ni secara umum. Jadi kalau kita lihat siapa yang bertanggungjawab untuk membayar mas kahwin ini, selagi bertanggungjawab membayar mas kahwin ini, jadi yang bertanggungjawab adalah si suami. Yang seterusnya, Bakun membaca tamassuhun, fathahkan ta dan tiada alif dan mad. Tamassuhun, jadi maksud bagi kalimah ini, kamu sentuh bercampur dengan mereka. Kamu,
kamu tu dah khusus bagi si suami ataupun si lelaki tersebutlah. Jadi si suami tidaklah menanggung mas kahwin selagi tidak bersentuh lam. Macam kalau kita dah tengok video Dr. Mazuki, kalau lam Dr. Suhun tidak selagi mana dia tak bersetubuh, maka dia tidak bersalah ataupun tidak perlu menanggung bayaran mas kahwin selagi si suami dan isteri ini tidak bersetubuh. Kesimpulannya, si suami dan kesimpulannya, selagi mana mereka berdua tidak bersetubuh, si suami tidak perlu menanggung bayaran mas kahwin jika si suami itu menceraikan isterinya. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hassan Asyafiq bin Zainuddin akan menyambung perbincangan taujih qiraat untuk bahagian fiqh pada ayat yang ke-240 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Kalimah yang kita akan bincangkan di sini adalah kalimah wasiyatan. Dia ada dua cara bacaan oleh imam qiraat. Yang pertama iaitu wasiyatan dan yang kedua wasiyatun. Okey, untuk wasiyatun iaitu dhammah ta akan dibaca oleh Nafi', Ibnu Katsir, Syu'bah, Al-Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf Ashir. Mereka akan membaca dengan wasiyatun. Manakala bagi bakun pula akan membaca dengan wasiyatan. Sama dengan bacaan kita. Dan kedua-duanya ada memberi makna yang sedikit berbeza, tidak jauh berbeza. Yang pertama, apabila membaca dengan wasiyatan, dia hendak membawa maksud hendaklah berwasiat. Akan tetapi apabila membaca dengan dhammah ta wasiyatun, itu akan membawa maksud iaitu membawa kepada perintah berwasiat. Hendaklah berwasiat, perintah berwasiat. Kedua-duanya hampir sama, tidak jauh beza. Akan tetapi di sini bukanlah bermaksud hendaklah berwasiat itu adalah maknanya tidak wajib. Tidak. Dia adalah wajib. Cuma di sini maknanya bertukar disebabkan kedudukan pada baris yang terakhir. Yang pertama wasiatan dan yang kedua wasiyatun. Oleh itu, dapat saya simpulkan di sini bahawasanya kedua-duanya itu wasiyatun atau wasiyatan membawa maksud kepada kewajipan untuk berwasiat. Bukanlah bermakna apabila tukar baris apa semua tu yang ini kata yajuz, yang ini kata wajib. Tidak. Kedua-duanya adalah wajib dan perintah oleh Allah SWT. Di situ jangan keliru. Kedua-duanya adalah wajib. Maknanya membawa kepada kewajipan untuk berwasiat. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif bin Azman. Nombor kad matrik di 2009-2009-1345. Baik, hari ini saya akan terangkan tentang taujih al-qiraat pada surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu kepadanya adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak. Okey, baiklah. Dalam ayat ni terdapat khilaf ataupun fiqh pada ayat tasaddaqu. Baik, kat sini terdapat khilaf pada perkataan tasaddaqu. Imam Asim membaca dengan takhfif, dengan kaedah bacaan takhfif, iaitu dia membaca dengan nipis pada perkataan sad. Bacaan macam mana?
dia syaddakan pada perkataan kalimah dal. Tasaddaku. Baik. Kemudian bakun membaca dengan tasydid pada kalimah sad. Dia membaca dengan tasaddaku. Macam ni pula maksud daripada perkataan tasaddaku tu. Yang bermaksud adalah kamu menyedekahkannya. Yang ni bermaksud kita bersedekah kepada orang yang tidak sudi ataupun orang yang boleh kategorikan sebagai orang yang malas. Manakala pada perkataan tasaddaku, iaitu bermaksud kamu bersedekah adalah kita memberi sedekah ataupun memberi kebajikan kepada orang yang memerlukan. Baiklah, sekarang itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.